Okey, Alhamdulillah, dan kita berterima kasih sangat-sangat kepada pihak Surau An-Nur atas ruang-ruang yang diberikan kepada kita walaupun sekali sebulan bagi saya. Tetapi surau ini sangat aktif bila kita lihat banyak program-program yang telah dimuatkan, yang telah dibuat dan dengan penceramah-penceramah yang kita lihat semuanya hebat-hebat belaka. Masya Allah, tabarakallah. Saya bersyukur sangat-sangat pada Allah SWT atas ruang-ruang yang diberikan oleh Allah SWT pada pagi ini. Sayyidul Ayam, penghulu kepada segala hari. Muslimin muslimat semua apa khabar ya? Harap-harap insya-Allah kita semuanya sihat-sihat belaka ya. Dan pada sahabat-sahabat kita yang ditimpa musibah, kita juga mengharapkan mereka juga Alhamdulillah dikurniakan Allah SWT dengan tubuh badan yang sihat. Masya Allah, tabarakallah Okey, Alhamdulillah, muslimin muslimat semua, saya nampak ramai dah sahabat-sahabat kita. Pertama sekali saya tengok Yanti awal lagi. Yang kedua pula saya tengok ada Zainab Salim, Radiah Sharif, Umi Rokia, Hasnida, Maznah Muhammad, ada tadi Masli Amira, Ruzaman. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Begitu juga kita ada Siti Fatimah, Kamarujan. Siapa lagi tak tahu dah? Ayah, Alhamdulillah. Terima kasih Ayah, semua sahabat-sahabat kita yang lain. Kepada Ayah saja, semua pada sahabat-sahabat kita yang lain. Terima kasih Mak Rozaman. Satu-satunya kaum muslimin yang selalu bersama dengan kita. Terima kasih Daun Keladi. InsyaAllah kita ada Azima, Zima, dan juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Kalau tak silap saya, sama tadi Zainab Salim saya dah sebut tadi. Saya rasa ini dia orang daripada Surau An-Nur, Pasar 3A Seremban. Jadi, terima kasih, dan kita menyambung kuliah kita yang bulan lepas. Okey, Rokiah Abdul Kadir. Saya nampak tadi. Tapi, Allahu Akbar. Begitulah, terlupa. Ada lagi sahabat-sahabat kita yang lain. Saya katakan tadi. Terima kasih banyak-banyak. Bulan lepas, saya kata, saya tak silap saya telah membicarakan perkara yang berkaitan dengan mut'ah. Okey, Siti Atikah ada bersama mut'ah. Jadi, kita sambung balik. Kalau tak silap saya, iaitu mut'ah ini ialah selalunya bila berlaku perceraian. Di mana mut'ah ini adalah pemberian yang wajib yang mesti diberikan oleh suami bila berlaku perceraian. Banyak mana tak kisah, muslimin-muslimat semua. Kalau ada banyak, tuntut banyak, tidak ada masalah. Apapun keputusan mahkamah. Tetapi kalau dapat dicapai di luar mahkamah, sangat cantik sebab tidak berlaku sesuatu yang tidak diingini. Kita ada Halijah Arifin, kita ada Mardiana. Muslim-muslimat. Jadi mut'ah ini adalah pemberian selepas berlaku perceraian. Tapi kalau mati, itu harta pusaka pula, dia dah tak ada mut'ah dah. Tapi kalau berlaku perceraian, maka mut'ah itu adalah pemberian yang wajib yang diberikan oleh suami kepada isteri. Rohaya Ayub, Samsiah Saleh, sebagai satu penghargaan lah, perkhidmatan isteri-isteri kita kepada kita selama dalam proses masa kita bersama. Jangan kira hak bergaduh. Jangan kira hak yang masa tengah marah tu, yang sehingga sampai berlaku perceraian. Tetapi apapun ia wajib dibayar. Tidak kata, oh dia nusyus ustazah, dia tak layak. Tidak. Islam tak kata gitu. Saudah Abdul Aziz, Poziah Kadir. Jadi kadang-kadang saya minta maaf sebahagian daripada pasangan hidup ni, kita ni, maksud saya khususnya lelaki lah, dia memang tak tahulah, mungkin tak faham ke, sengaja tak faham ke, buat-buat tak faham ke, ataupun isteri juga tak faham. Tapi bukanlah saya kata nak suruh ngada-ngada, tidak. Tapi bila berlaku perceraian, kalau tak bercerai, tak bolehlah minta sebab dia dah bagi nafkah untuk kita. Tapi bila berlaku perceraian, mut'ah adalah pemberian yang wajib yang diberikan oleh suami selain daripada nafkah tempat tinggal. Nafkah tempat tinggal ni suami wajib bagi
semasa dalam iddah. Tak kira berlaku perceraian, cerai apa. Cerai kerana isteri nusyus ke, isteri yang minta cerai ke, tempat tinggal dia boleh dapat. Cuma makan, minum dia tak boleh dapat. Tapi kalau mengandung sehinggalah dia melahirkan anak, maka dia layak untuk mendapat tempat tinggal yang disediakan oleh suami. Allahu Akbar. Apa kata Siti Atikah? Terima kasih. Alhamdulillah. Sarah Mak Taha. Ayumi. Allahu Akbar. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jadi kita faham. Baik lelaki, baik perempuan, memang kena faham. Bila berlaku perceraian, mut'ah adalah pemberian yang wajib. Dan juga dari segi nafkah, tempat tinggal. Makan minum, dia bergantung kepada jenis perceraian. Kalau isteri nusyus, dia tak dapat dari segi makan minum. Tapi kalau dia mengandung, dia layak dapat sehinggalah dia melahirkan anak. Itulah pemberian yang diberikan di dalam agama Islam. Bukan semata-mata saya nak ngada-ngadakan hal ini. Okey, Liza, Nur Medina. Okey, muslimin muslimat semua. Jadi kita faham. Jadi tak kira perceraian itu berlaku disebabkan apa. Cuma dan bila layak, saya dah sebut sebelum ini, iaitu mut'ah wajib diberi pada perempuan yang berkeadaan berikut. Isteri yang diceraikan selepas persetubuhan. Kan? Jadi tak boleh nak kata apa dah. Bila perceraian itu berlaku selepas bersama, ataupun kadang-kadang dah dapat anak 5-6 dah. Dah confirm lah kan. Tapi nak ceritanya, memang layak dapat. Walaupun only one, dia bersama. Kira dapat dari segi mut'ah. Kadang-kadang disebabkan kejahilan kita, orang perempuan sebagai isteri. Kejahilan juga di pihak suami. Merasakan dia tak boleh bagi, tak layak bagi. Dia tak layak dapat. Salah. Tengok apa sebab saya dah sebut bulan lepas. Mama Ayah Hashim. Di mana pertama, isteri yang diceraikan selepas persetubuhan. Yang kedua, isteri yang diceraikan sebelum persetubuhan dan mas kahwinnya tidak disebut semasa akad nikah. Tak disebut. Tak sebut. Ada juga dalam akad nikah kan dia tak sebut mas kahwin berapa. Tapi sudah dibincang dah di luar tu nak bagi berapa. Yang dia panggil mas kahwin maha misil. Apa nama maha misil? Iaitu harga tu macam jual pula nilai mas kahwin itu bergantung kepada ahli keluarga. Kalau kata kakak dia dulu berapa mas kahwin, so dia pun lebih kurang tu juga lah. Ataupun tengok anak saudara dia, jangan kira dengan mak saudara dah kahwin lama, tentulah mas kahwin dia murah kan. Kita ada Samiah Zainal, kita ada Zaliha Zainal tadi. Okey, saya lupa nak sebut. Jadi muslim-muslim dia melihat kepada, kalau maha misil ni yang tak disebut ni, ialah melihat kepada kaum keluarga itu, kedudukan perempuan itu. Gitu tapi nak cerita, bukan saya nak cerita maha misil tu, tapi saya nak cerita bahawasanya siapa isteri yang layak. Pertama, isteri yang dicerai selepas berlaku persetubuhan. Kedua, isteri yang diceraikan sebelum persetubuhan dan mas kahwin yang tidak disebut semasa akad nikah. Okey. Ada 3 je. Anita Dalib, okey, Ayumi, okey. Yang ketiga, isteri yang diperintah berpisah dengan suaminya oleh pihak mahkamah. Keadaan ini berlaku disebabkan oleh suami murtad atau melakukan li'an. Perpisahan tersebut berlaku selepas persetubuhan atau sebelum persetubuhan dengan syarat mas kahwin tidak disebut dalam akad nikah. Ini saja. Jadi kalau lain daripada yang ni, memang layak lah. Tak ada dah, memang 3 ni aja. Dicerai selepas berlaku persetubuhan, dicerai selepas akad nikah tapi sebelum persetubuhan, tapi tanpa disebut mas kahwin. Yang ketiga, isteri yang diceraikan atas perintah mahkamah, seperti suami murtad, suami yang li'an isteri. Kita dah tahulah li'an tu apa Maryam Sarbaini. Sarbaini, okey. Jadi mereka layak dapat. Dan ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 236. Surah Al-Baqarah ayat 236. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa
ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruh wa 'alal muqtiri qadaruh mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Okey, dah nampak surah An-Nur. Ya. Jadi sementara saya belum terlupa, jangan lupa ya. InsyaAllah sedekah subuh kita tu bolehlah kita masukkan ke dalam tabung surah An-Nur. Mudah-mudahan hari Jumaat sedekah kita mendapat ganjaran yang lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Bukan berkempen, tapi kita nak melihat program-program yang baik yang dilaksanakan oleh surah An-Nur, maka sudah tentulah mempunyai kena berbelanja walaupun tidak banyak kan. Saya rasa minta maaf lah, bukanlah niat nak berkempen tapi sebab nampak tu sedekah subuh. Jadi jangan lupa sedekah subuh kita. Belum lagi ke mana-mana tu, insya-Allah kita ada Zatia, kita ada, saya nampak Eda ada. Okey Siti Atikah kata benar Ustazah masukkanlah dalam tabung surah An-Nur pasal 3 tu yang dah ada dengan nombor akaunnya untuk memudahkan kita. Subhanallah Alhamdulillah. Mudah-mudahan sedekah kita pada pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah tabarakallah Okey, sekejap saya ambil masa 1 minit lah saya rasa apapun insya-Allah jadi yang berkelapangan dari segi keuangan masuklah, tak banyak sikit, tak sikit banyak. Tu nak pahala lebih, buat banyak. Tapi lillahi ta'ala, 2-3 hari lepas saya sebut, ada ulama salaf kata, ada orang bersedekah banyak, tetapi pahala sikit. Ada orang buat baik sikit, bersedekah sikit, tapi dapat pahala banyak. Kenapa? Nawaitu tu mestilah lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ada Rafi'ah Ismayadi. Okey, saya rasa begitulah yang saya rasa perlu saya ceritakan untuk menyambung apa surah An-Nur telah keluarkan sedikit kepada kita semua itu, iaitu kita ada Zubaidah Nuruddin. Okey, kita tengok. Tidak ada kewajipan membayar mahar atas kamu jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah, pemberian, kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuan dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, iaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan. Nak jadi orang baik, memanglah kena buat macam tu. Maksudnya, kena bayar mut'ah. Jangan lari. Mentah-mentahlah isteri tak tuntut, bagi dengan ikhlas lillahi ta'ala. Sebab, sudahlah kita menceraikan dia. Sepatutnya memang ada sedikit pemberian untuk isteri tu meneruskan kehidupannya. Habis kalau dia tak mampu, Ustazah, hutang. Nanti dia mampu, dia bayar. Dan boleh bayar secara ansur-ansur. Arus mil. Okey. Maknanya boleh bayar secara ansur-ansur. Itulah yang ditetapkan oleh agama Islam. Sepatutnya dia bayar sekaligus. Sepatutnya pengiraannya, kalau saya kira berapa lama kita berkhidmat untuk suami kita. Berapa lama kita berkhidmat. Kahwin 20 tahun, kalau pengiraan yang mudah saya kata, kalau RM1 satu hari, sebulan RM30. Kalau 12 bulan, setahun, berapa? Kan? 3 kali 12, 36. Kali dengan 20 tahun. Gitu. Kali dengan 30 tahun. Dapat satu jawapan yang sangat simple. Kalau RM1 satu hari, mana ada nak bayar upah kat orang RM1 sehari, ada orang nak sekarang? No way. Tak ada. Tak ada RM1 seharinya nak cerita kan? Tapi begitulah keadaannya. Kalau RM5 sehari, kalau RM10 sehari, sebulan 300. Setahun, dah banyak dah kan? Lepas pada tu, kali pula dengan 10 tahun. Kali dengan 20 tahun.
Okey, Raja Asia. Raja Asia dah sampai kat sini ke? Kami mendoakan mudah-mudahan sahabat kita Raja Asia dan sahabat-sahabat kita yang lain sabar, redha, menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Cakap mudah, berat bahu memikul, berat bantal memandang, berat lagi bahu yang memikul sangat-sangat. Tapi itulah ucapan yang mampu kami lakukan, dan juga berdoa kepada sahabat-sahabat kita yang terlibat, yang terkesan dengan banjir. InsyaAllah pasti Allah nak menggantikan dengan yang lebih baik. Dan InsyaAllah menghadap Allah dalam keadaan yang suci daripada segala dosa. Amin, amin, amin. Okey, kita terus pergi. Jadi kalau tanya nak kira macam mana, kiralah dengan matematik yang paling mudah. Kalau RM10 satu hari, RM5 satu hari, kali dengan 12, kali dengan 12 bulan berapa, kali dengan sebulan dulu, kali dengan 12 bulan berapa, kali dengan 30 tahun berapa. Paling mudah formulanya. Jadi diharap sangat orang lelaki, para suami, jangan melepaskan diri daripada keadaan ini. Berdosa. Dan selagi mana perkara ini dituntut oleh isteri kita, maka suami wajib membayarnya. Bukan banyak, saya kata pengeraan yang paling mudah. Kalau kata RM5 satu hari, takkan kita tak boleh bayar. Upah dia. Upah apa? Macam-macam. Tapi dia sebenarnya mut'ah ini adalah untuk urusan yang berkaitan dengan hubungan suami isteri. Mana layanan yang diberikan oleh isteri semasa kita bersama, semasa kita masih lagi mesra-mesra, penuh dengan rasa kasih sayang, cinta dan sebagainya. Bila kita cerai dia, maka itulah yang sahabat kita kata hari itu, bukan suami cerai isteri, tapi isteri yang ceraikan dia. Tak apa, kita tinggalkan cerita tu Tapi itulah keadaan. Apapun, kalau isteri yang ceraikan isteri pun, dia kena wajib bayar. Sebab ceritanya dia bercerai. Asalkan dia bercerai, memang dia kena bayar. Banyak mana terpulang. Allah kata mengikut kemampuannya. Mengikut kemampuan dia. Berapa dia boleh bayar? Ada orang bayar 300. Saya rasa tak pernah sabar. Kalau bayar insurans kereta pun 500 sebulan kan? Tu dia. Tapi itulah, tak apalah. Dan dia bayar. Ada orang bayar 3,000. Ada juga. Ada orang bayar 30,000. Banyak sikit. Ada orang minta sampai 3 juta. Up to you. Tak boleh nak kata. Masing-masing dia tahu duit dalam kocek suami dia ada banyak mana. Jadi sebab tu dia minta. Mana dia akan jelas beritahu sebenarnya suami pendapatan dia macam ni kan. Itulah maksudnya. Okey. Begitu juga firman Allah Subhanahu Wa Taala, walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin, surah Al-Baqarah ayat 241, iaitu kepada wanita-wanita yang diceraikan naklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajipan bagi orang-orang yang bertakwa. Ingat, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Ingat, ini suatu kewajipan yang mesti dilaksanakan oleh suami bila menceraikan isteri. Saya katakan tadi, tak kira cerai itu cerai apa. Cerai apa? Kita ada cerai apa? Cerai biasa-biasa. Lagi? Cerai pasar. Cerai tebus talak. Apa lagi? Apa lagi cerai? Cerai biasa-biasa tu tolak 1, tolak 2, tolak 3. Cerai tebus talak. Cerai pasah. Ataupun cerai kerana li'an. Maknanya kerana li'an pun dia wajib bayar. Maknanya yang diperintah oleh mahkamah sebab bercerai. Ataupun kalau suami berlaku murtad, dia wajib bayar. Maknanya walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin, kepada wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang makruf, sekadar kemampuan, sebagai suatu kewajipan bagi orang bertakwa. Kalaulah kita orang bertakwa, pasti kita akan bayar kan? Okey. Dalam mazhab Syafi'i, mut'ah wajib bagi siapa yang diceraikan
sama ada diceraikan sebelum bersama atau selepas bersama, kecuali keadaan yang disebut oleh mazhab Hanafi, di mana perempuan yang diceraikan sebelum bersama, baginya mahar yang dinamakan ia juga satu riwayat yang lain daripada mazhab Hanbali. Ceritanya wajib bayarlah. Tak kira lah pada mazhab Syafi'i ke, pada mazhab Hanafi ke, memang dia wajib bayar. Jadi apa yang perlu difaham oleh kita semua, walau apa bentuk perceraian sekalipun, isteri layak, wajib diberi nafkah mengikut kemampuan yang ada pada suami. Okey, senang. Disebut di sini kadar mut'ah. Bagi menentukan kadar mut'ah, maka syarat suami dan isteri boleh menerima pakai sama ada bersetuju atau tidak bersetuju dengan kadar tersebut. Dan elok juga suami isteri berbincang. Okey, kita ada kamar. Yalah, kalau orang kata ada orang bercerai dalam keadaan baik, mereka boleh lagi berbincang, berbincang tentang hal anak dan sebagainya. Tapi seelok-eloknya mereka boleh berbincang. Berapa yang awak nak tuntut? Ataupun abang mampu berapa? Oh, panggil abang lagi ke bila bercerai? Tak kisah, betul dah. Tapi nak cerita, you mampu bayar berapa? Tu dia. Tu kalau dah bercerai, you mampu bayar berapa? I mampu bayar 4,000. Okey, 4,000. Kalau suami mampu 40,000, okey, tak ada masalah. Macam saya pernah sebut, sebagaimana berlaku di masa saya bertugas dulu, seorang isteri mendapat bayaran 600,000 daripada suami. Saya terkejut sebab dalam surat cerai kita tulis berapa mut'ah yang dibayar. Jadi 600,000. Saya tanya isteri dia bila dia datang mengambil surat cerai. Saya kata saya ucap tahniah, kerana puan mendapat bayaran yang okey walaupun diceraikan oleh suami. Berapa lama puan berkahwin? Dia kata tak sampai 1 tahun, Ustazah. Allahu Akbar, Masya Allah. Baiknya suami dia. Tapi dia warga asing, Ustazah, dan dia ada duit. Saya tak minta berapa, tapi dia bayar 600,000. Bayangkan, Alhamdulillah. Dia tinggal kita pun tak apalah. Kita boleh beli rumah, beli kenderaan secara cash. Ada duit untuk belanja, menguruskan, ataupun nak memulakan bisnes dalam hidup. 600,000 banyak masa tu, 10 tahun dulu. Allahu Akbar. Ada suami yang mudah, tak perlu minta di mahkamah. I bayar dekat you sebanyak ni. Okey, setuju. Okey. Jadi boleh bincang berapa. Sama ada setuju tak setuju, itu bergantunglah kepada mereka berdua. Dan kalau proses di mahkamah kita ni, muslimin-muslimat semua, proses perceraian naklah dibuat terlebih dahulu. Okey, ada Rani Idris. Proses perceraian kena buat dulu. Selesai perceraian, baru tuntutan lain dibuat. Termasuk mut'ah, kadar nafkah, makan minum semasa dalam iddah. Termasuk juga hak penjagaan anak. Termasuk juga harta sepencarian. Yang ni kena buat kemudian. Tidak boleh buat bersama dengan tuntutan cerai, sebab nanti lambat. Tapi buat yang perceraian dulu. Bila selesai saja perceraian, maka proses untuk permohonan yang baru untuk melihat kepada beberapa perkara yang saya kata tadi. Okey, sahabat kita Naimah Awang. Pertama, dari segi mut'ah, harta sepencarian. Seterusnya, nafkah, makan minum ataupun tempat tinggal atau makan minum semasa di dalam iddah. Allahu Akbar. Dan hak penjagaan anak. Fatimah Ayu. Jadi yang lepas tu baru boleh dituntut. Jangan tuntut bersama dengan perceraian. Dia tak boleh. Kalau buat bersama, maka kes itu lambat. Jadi buat berasingan, iaitu perceraian dulu. Bila selesai dah bercerai, maka tuntutan-tuntutan yang saya sebutkan tadi, mut'ah, lagi nafkah dalam iddah, makan minum, tempat tinggal. Lepas tu, harta pencarian, hak penjagaan anak. Dia macam nak bergaduh aja bercerai dah. Tidak, dengan cara yang baik. Hafsah Yaakob. Bukan semua orang yang bercerai itu tak baik. Bukan semua orang yang bercerai itu bergaduh. Betul tak?
Orang sekarang lagi relax. Bercerai, Masya Allah. Tak perasan kita tengok dia bercerai. Masih lagi boleh bermesra. Masih lagi pergi ambil isteri, pergi kerja, hantar balik. Ya tak? Zalilah Haji Ahmad. Dan yang paling hebat lagi, mereka boleh duduk satu rumah walaupun telah bercerai. Kan? Cuma tak adalah tidur di bilik yang sama kan. Tapi nak ceritanya, tu orang sekarang. Orang dulu kalau bercerai, tak jumpa dah. Kalau jumpa memang silap-silap kena maki pula kan. Orang dulu. Kenapa Ustazah cakap orang dulu macam tu? Saya pun tak tahu. Tapi apa yang saya tahu, begitulah keadaannya. Cerai tinggal. Cerai betul. Keluar daripada rumah, tak ada jenguk dah anak-anak. Tak tanya khabar dah. Duit 5 sen ke nak tinggal? No. Tu yang berlaku pada kaum kerabat saya lah. Itu yang saya tahu tu. Tapi orang sekarang ni tidak begitu saya rasa. Jadi kadar mut'ah, bincanglah. Berapa yang mampu suami bagi dan isteri nak minta berapa. Kan kita pernah dengar orang yang kaya juga, dia menuntut mut'ah daripada suaminya sebanyak 25 juta. Kan? Dan dia menang. Dan dia kata, duit tu bukan untuk dia pun, mana dia kaya lah. Tapi untuk disedekahkan kepada anak-anak yatim, kata dia. Wallahualam. Mungkin dia buat ataupun wallahualam, kita harap dia melaksanakan janji-janji dia. Dan memang dia menang. Dia dapat tuntutan sebanyak 25 juta daripada bekas suaminya. Kita tak adalah nak minta macam tu. Tak ada nak minta buat apa, nak minta banyak-banyak kalau dia tak mampu bayar kan. Tapi tak boleh kan sebab dah cerai. Ayah tak kata boleh tak bermesra-mesra lagi sebab dah cerai. Tapi kalau dalam iddah cerai pertama, cerai tolak 1, cerai tolak 2, bolehlah, maksudnya bersama pergi hantar pergi kerja tu, bolehlah, tak ada masalah kan. Sebabnya dia apa-apa pun orang yang dalam cerai iddah tolak 1, tolak 2 yang panggil iddah raj'i, mereka ni kalau boleh, maksudnya digalakkan supaya mereka rujuk kembali. Tu ya. Tapi kalau rasa nak lah, kalau tak nak tu tak payahlah. Okey, jika bersetuju dengan kadar harta yang tertentu sama ada banyak atau sedikit, harta tersebut sah menjadi mut'ah. Jika sebaliknya, qadhi akan menentukan berdasarkan status suami dan isteri dari sudut sosioekonomi suami serta keturunan dan sifat-sifat isteri. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaru wa 'alal muqtiri qadaru mata'an bil ma'ruf." Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah, pemberian kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya, iaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Gitu. Maksudnya, boleh bagi banyak mana mengikut kemampuan yang ada. Dalam 1,000,000 ustazah golongan sembahyang kepada isteri selepas bercerai kebanyakan lepas tangan ustazah. Betul, saya setuju dengan Ayumi. Betul, betul. Tapi dia walaupun kalau dia tak bayar, dia tidak boleh lepas tangan. Dari segi hukum, tetap hukum. Tak boleh di dunia, tak capai di dunia, tapi balasan di akhirat Allah sangat pedih. Sebab kita mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Tak bayar banyak pun, bayar sikit pun tak apa. Sebab ini benda yang wajib. Yang wajib dibayar. Apa makna wajib? Mesti bayar. Tak bayar, berdosa. Betul, ramai sangat macam ini. Ruqyah Abdul Qadir. Betul, orang ramai tak bayar. Tapi dia tidak boleh lepas daripada dosa. Tuntutan ini akan berlaku selagi mana tidak ada keizinan ataupun pelepasan daripada pihak isteri. Sebab ini pemberian yang wajib diberi. Tak boleh tak bagi. Wajib. Bila sebut wajib, memang wajib bayar. Tak bayar, memang berdosa. Takkanlah kita nak diseksa oleh Allah SWT di dalam neraka Allah nanti. Di hari kiamat.
Kalau kita tak fikir mati kita macam mana, di mana kita di sana nanti, memang larilah. Ya, tapi hukum Allah tak ada siapa boleh lari. Okey, Fauziatul Maisa, memang pun. Lepas tu, saya kalau boleh cuba sedaya upaya mendidik isteri, mendidik suami-suami supaya laksanakan tanggungjawab ini dengan sebaik-baiknya. Bayangkanlah, sekarang tak apalah kalau kita ceraikan isteri yang ada kerja, yang ada income, ya. Dia boleh meneruskan hidupnya. Tapi kalau yang tak ada income apa-apa, Ustazah, suami saya ceraikan saya. Anak kecil-kecil lagi 3 orang, anak sekolah. Suami saya tak bayar apa-apa. Kenapa puan tak tuntut? Kalau tuntut pun dia tak bayar. Dia dah rasa suami dia tak akan bayar. Sebab selama ini pun nafkah pun susah nak boleh dapat. Saya tak kerja, Ustazah. Ya? Jadi, saya buatlah apa-apa yang patut jual kuih. Dan saya tak mampu lagi nak bayar sewa rumah di sini, Ustazah. Jadi, saya nak pindah balik ke kampung saya, duduk dengan mak saya dan mak saya berniaga. Jadi, saya akan bersama dengan mak saya. Jadi, kadang-kadang kita kesian. Saya minta maaf banyak-banyak. Sebab tu saya kata, kita ni nak mendidik semua. Mendidik isteri, mendidik suami. Supaya melaksanakan tanggungjawab masing-masing dengan sebaik-baiknya. Tak boleh lepas tangan. Ya? Maknanya, padahalnya dari segi jaga anak, hadanah contohnya, pun memanglah isteri yang jaga. Tetapi dari segi nafkah, suami yang wajib bagi. Tapi kalau suami tak bagi, cuba bayangkan. Berdosa tak bab ini? Berdosa. Tanggungjawab suami untuk beri nafkah untuk anak-anak. Isteri dah habis, dah tak wajib dah. Tapi anak-anak, memang suami wajib tanggung. Kalau dia tak tanggung, memang dia berdosa. Berapa banyak kita nak tanggung dosa? Berapa lama sangat kita nak hidup di dunia? Berapa banyak harta kita yang kita akan bawa mati nanti? Tak ada. Ya? Kita akan tinggal dunia. Sebab tu kita kata meninggal dunia. Kita akan pergi. Kita tak tinggal. Kita tak bawa walau 10 sen semasa kita meninggal nanti. Tak ada. Jadi, buatlah apa yang sepatutnya. Ya? Sebagaimana yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang bercerai, nafkah anak pun tak beri, Ustazah. Saya tengok. Betul saya setuju dengan Rakiah Abdul Qadir tadi. Saya setuju sangat-sangat. Ya? Tak bayar. Itu yang jadi masalahnya. Nafkah anak-anak. Bawalah yang isteri. Bawalah dengan anak-anak. Nak meneruskan kehidupan. Tak kisahlah. Macam saya pernah sebut pada muslim-muslimat dalam beberapa kuliah saya sebelum ini. Bila seorang isteri. Ya, saya bila berlaku perceraian, Ustazah, saya jaga, saya memberi nafkah untuk anak saya yang jaga semua. Saya cari rezeki saya di mana? Dalam tong sampah, Ustazah. Di tong sampah itulah saya membesarkan anak-anak saya, Ustazah. Kesian. Dalam tong sampah ada rezeki. Allahu Akbar. Kita yang tak rasa ada rezeki. Sebab itulah orang berebut-rebut. Bila sampah sampai, orang ramai berebut-rebut dalam mencari rezeki Allah. Ada bahagian untuk mereka. Allah bagi. Ya? Sebab tu Ustazah, sekarang saya dah berhenti dah cari rezeki ambil dalam tong sampah. Dan sebab ramai dah orang yang pencari rezeki dalam tong sampah. Masa dulu tak ramai sangat, Ustazah. Jadi okey. Tapi kalau saya tengok tong sampah, Ustazah, walaupun dalam keadaan sekarang saya dah tak ada lagi buat kerja tu, tapi rasa rindu juga bila tengok tong sampah. Sebab dalam tong sampah itulah rezeki saya, Ustazah, dan anak-anak saya. Saya membesarkan anak-anak. Imat awam bak nafkah, ramai lelaki ambil mudah dan lari dari membayar nafkah. Ramai sangat-sangat. Mereka tidak takut kepada perintah Allah. Mereka tidak takut melanggar perintah Allah. Mereka tidak takut dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Betul mereka lari. Patutnya mereka tidak lagi. Ya? Benda hukumnya para suami yang lepas tangan berdosa. Tinggalkan benda wajib, berdosa. Tapi kalau dia sendiri pun tak mampu, maksud saya terlantar sakit ke, maka ada di sebelah keluarga dia yang sepatutnya yang ambil. Contoh, ayah dia. Nenek kepada cucu-cucu ni. Ayah dia kena ambil berat. Kena ambil berat. Kalau ayah dia tidak, adik-beradik dia. Kalau adik-beradik dia tidak, pak saudara dia. Tu yang kena ambil berat. Tapi sama je lah. Pak saudara ke,
nenek atuk ke, nenek ke. Tak, ya. Sebab tu apa pun saya selalu kata, saya nak sangat suami dan isteri terdidik, ditarbiyah, faham dengan peraturan-peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita main-main. Ya? Kalau kita tidak takut azab Allah, kita langgarlah. Tak ada masalah. Langgarlah. Tak ada apa. Ya? Bak nafkah ramai lelaki ambil mudah. Sungguh. Saya sangat sangat bersetuju, muslimin muslimat semua, ya. Pandangan sahabat-sahabat kita. Saya sangat setuju keadaan ini. Ya? Apa yang disebut. Sebab ya, begitulah yang sampai kepada saya, yang mengadu pada saya dan sebagainya. Ya, okey. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 241. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan. Ini ayat perintah, ayat wajib. Hendaklah. Mana hendaklah? Kalau bahasa mahkamah, memang wajiblah tu. Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang makruf sebagai suatu kewajipan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Yang meninggalkan dosa-dosa kecil dan juga dosa-dosa besar. Okay, alhamdulillah dah sampai klinik ayat alhamdulillah, semoga Allah permudahkan insya-Allah, ya, sama-sama kami doakan. Okey, ya. Jadi maknanya muslim-muslimat ini tuntutan wajib. Sekarang kalau bahasa mahkamah hendaklah berarti wajib. Dia tak ada perkataan wajib. Ya. Jadi mudah-mudahan harap sangat sampaikan, ya. Tanggungjawab kita pula buat macam mana? Didik anak-anak lelaki kita supaya mereka bertanggungjawab bila mereka kahwin nanti. Cakap ke anak-anak tanggungjawab sebagai seorang suami apa? Bertanggungjawab sebagai seorang ayah apa? Ya, kalau tidak, takutlah azab Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun takut. Ya, jadi jalankan tanggungjawab masing-masing dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak sanggup untuk berada di neraka Allah. Kita tidak sanggup, ya, diazab di pada mahsyar nanti. Sudah semestinya maka jalankanlah tugas dengan sebaik-baiknya. Okey, ya. Hikmah kenapa diwajibkan, hikmah pensyaratan mut'ah adalah bagi menyenangkan hati isteri yang diceraikan pula meninggalkan kediaman suami isteri, meringankan kesusahan akibat perpisahan dengan suaminya dan menghilangkan penderitaan serta kebencian yang mungkin akibat daripada perpisahan itu. Cantik, ya. Apa kata penulis buku ini? Iaitu bagi menyenangkan hati isteri yang diceraikan. Biarlah dia rasa senang hati sikit lah, ya. Adalah bekalan untuk dia meneruskan hidup. Kalau dia yang bekerja, saya kata tak ada masalah, macam biasa, ya. Dia ada duit, tak apa, tiap bulan dia dapat duit. Tapi bagi orang yang tidak bekerja, bila habis sahaja iddah, jadi suami tak wajib bayar apa-apa dah, ya. Tapi mut'ah dia wajib bayar untuk menyenangkan hati, mengembirakan hati, ataupun untuk meringankan kesusahan sikit. Contoh saya kata tadi, dia nak memulakan kehidupan yang baru. Contohnya, terpaksa keluar rumah, ya, dan barangkali dia kena menyewa rumah lain. Ya. Kalau 500 nak sewa bagi orang tak bekerja, sangat sakit. Tapi kalau dia boleh bayar sewa rumah, insya-Allah, barangkali orang perempuan dia boleh buat kerja banyak, insya-Allah. Jangan risau. Dia duduk di rumah sambil dia menjaga anak, dia boleh buat kerja. Tengok sahabat-sahabat kita, G contohnya, hal lain-lain pun sama, ya. Maknanya dia boleh buat kerja. G contohnya, gubah bunga, masya-Allah, ya. Bunga orkid dia di mana-mana. Sahabat kita Yanti, orang lain pun sama. Ada kerja-kerja tangan, kemahiran yang Allah berikan. Mereka buat kerja, insya-Allah, ya. Ada orang pandai masak, dia jual makanan pagi, petang, ya. Pagi, tengah hari, petang. Masya-Allah. Ya, sekarang ni jual secara online pula. Allahu Akbar, ya. Yang mendengar sepatutnya golongan Adam yang mendengarnya bersama. Itulah yang kita tak boleh buat apa, Ayumi. Sepatutnya, lebih daripada sepatutnya, dua patutnya dah orang lelaki kena dengar, ya, supaya tidak berlaku keingkaran
pelanggaran perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi ada isteri boleh memulakan sebab macam dia meniaga nasi lemak, buat kuih, dia tak modal banyak. Hari-hari dia jual hari ni jual, hari ni dapat duit, hari ni jual, hari ni dapat duit. Yang dia boleh berbelanja balik. Itu dari segi orang yang meniaga makan minum kan. Alhamdulillah, senang. Ramai orang tak pandai pun. Tapi ada masa terluang saya boleh menjahit. Itu Eda punya, Masya Allah. Kamarujan. Dia ada kepandaian masing-masing. Semua sahabat-sahabat yang ada dalam kuliah ini memang ada kemahiran tangan. Tidak ada masalah. Pandai masak. Cukup boleh hidup, meneruskan hidup ini. Jangan risau. InsyaAllah muslimin-muslimat semua. Okey. Ji. Kurniaan Allah dan izinnya Ustazah. Allahu Akbar. Okey. Ada yang memang pandai masak. Ada orang dia tak pandai masak, tapi dia jaga anak orang. Dan anak-anak dah besar, ataupun sambil-sambil jaga anak, dia jaga anak orang. Ambil 5 orang saja. Kalau di sekitar PJ, tak ada dah 300, 400, 500 seorang orang anak. Kalau jaga 5 kali 5, 25. So, sewa rumah, api air, makan, lepas. InsyaAllah. Sebab itu, orang yang ada kepandaian sikit dan tambah dengan ra, alif, jin, ya, nun. Betul tak Azinah? Dia rajin. Bila dia rajin, tak ada masalah. Semua benda dia boleh buat. Tak ada masalah kalau rajin. Kalau malas, semua benda tak boleh buat. Jadi, orang perempuan insya-Allah dia boleh meneruskan hidupnya kalau walaupun dia tidak bekerja makan gaji, tapi dia berniaga apa saja, tak kisahlah. Maksud saya dengan apa saja yang dia boleh buat. Kemampuan tangan, tenaga dia, boleh jaga anak orang. Insya-Allah, Zulkifli Mahdi insya-Allah malam ini bersama Da'i Anas dan esok subuh Ustaz Radi Idris. Itulah saya katakan. Surau An-Nur ni dia sangat hebat. Program-program dia pagi, petang, siang, malam. Tengah malam aja yang tak ada tu, kok Encik Zulkifli sedekah subuh serta sedekah Jumaat dialuk-alukan. Terima kasih Encik Zulkifli. Itulah saya harap sangat insya-Allah. Bila keluar Cik Zulkifli tu saya dah risau agaknya dah nak habis dah masa kot. Okey, kita pergi sikit lagi Jadi kenapa Islam mensyariatkan tentang wajib bayar mut'ah? Okey, Fatimah Ayub. Okey iaitu kerana tadilah nak mengembirakan hati dia, sedih selepas diceraikan. Tak kira lah dia yang minta cerai ke, suami nak cerai dia ke, tapi perpisahan sangat sedih, sangat sayu sebenarnya. Tak kira siapa minta, siapa nak, kecuali dalam satu kes hari tu yang siapa bagi tahu, Allahu Akbar, sahabat kita kata Intazurina kata ada orang berjoget-joget di mahkamah disebabkan seronok boleh bercerai. Allahu Akbar. Itu bukan sepatutnya ada pada kita sebab di hadapan kita besar lagi tanggungjawab yang mesti dilaksanakan. Tak kira di mana dia, siapa dia, lelaki ke perempuan yang berjoget itu, maka ingatlah perceraian satu perkara yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abwadul halal indallah at-talaq. Benda yang halal di sisi Allah, yang Allah benci ialah talak. Sepatutnya benda halal Allah tak benci, tapi itulah yang Nabi kata, benda halal tapi yang Allah benci ialah at-talaq. Jadi supaya bukanlah maknanya setiap orang tu mesti tak bercerai. Saya tak kata macam tu. Tetapi itulah realitinya. Kalau berlaku perceraian, maka supaya tidaklah timbul rasa dendam, benci, marah, sampai jumpa pun tak boleh tengok mata, tak boleh tengok muka, tak boleh bertentang mata. Allahu Akbar. Sebab kadang-kadang masing-masing dah kahwin dah. Tapi fahamlah tanggungjawab masing-masing. Siti Hajah, Zanisha. Okey, kita teruskan sikit lagi. Dan dia kata melampau-lampau dalam meletakkan mas kahwin. Saya tak pasti, mungkin ni tajuk lain, tapi cerita mut'ah habis. Iaitu tujuannya nak menyenangkan hati isteri dan juga untuk meringankan kesusahan akibat perpisahan dengan suaminya dan menghilangkan penderitaan serta
rasa kebencian itu. Kadang-kadang isteri marah sangat, dendam, sampai bila-bila dia tak halalkan suami. Cuba bayangkan. Jadi, tak bolehlah macam tu. Ya? Jadi, para suami dan para isteri, naklah, fahamlah perkara yang berkaitan dengan hukum Allah. Bukan suruh faham undang-undang sangat, tapi dari segi hukum Allah itu first. Lepas pada tu, melihat kepada undang-undang yang ada, iaitu hukum Allah tetap berjalan, tapi kadang-kadang caranya macam mana nak capai perkara-perkara macam tu. So, terpaksa turun naik mahkamah. Kalau perlu, tak apa. Saya selalu kata, saya nak orang perempuan naiklah mahkamah. Tak nak ustazah. Kalau tak naik mahkamah, mana kita tahu? Dah, naik, dengar apa sebenarnya, bagaimana permasalahan berlaku. Memang orang cerita, ustazah susah pergi mahkamah, lambat nak dapat. Baik, tak payah pergi. No, tidak. Mesti pergi. Mesti tuntut. Lambat, tak apa. Buat bayar peguam habis ustazah. Tak apa. Tapi sekurang-kurangnya, hak kita tidak dizalimi. Dan suami juga melaksanakan tanggungjawabnya dengan sebaik-baiknya, supaya dia tidak dihukum oleh Allah nanti di hari kiamat. Walaupun kita bercerai, tapi kita tak nak juga dia dihukum oleh Allah SWT. Kan? Sedap ustazah cakap. Tapi saya kata sebab benda tu perintah Allah. Bila sebut perintah Allah, wajib bayar. Kalau wajib bayar, tak bayar, bermakna pada saya berdosa. Apa yang Allah perintah dalam bentuk wajib, kita tak buat, berdosa tak? Berdosa. Kecuali dimaafkan. Kalau tak dimaafkan, maka kita akan terima hukuman daripada Allah SWT. Jadi harap-harap sangatlah, ya, supaya kita mengambil berat hal-hal ini, supaya tidak berlaku kezaliman pada diri kita. Kita tak tuntut. Saya rasa kita zalim kepada wanita-wanita lain. Betul tak? Supaya setiap suami sedar, ini tugas dia. Ini masing-masing lagi macam-macam. Sebab tengok aduan-aduan daripada sahabat-sahabat kita. Suami tak bayar ustazah, suami tinggal, suami lari. Kita tuntut dah satu. Kita dah tuntut ustazah. Dan adakah sampai ke mahkamah perkara ini? Tak sampai. Bila tak sampai mahkamah, biasalah. Dah. Bulan dia bayar, 2 bulan dia bayar, 3 bulan. Tak ada dah. Dia tak bayar dah. Tak ramailah suami yang akan bayar. Ya, pada saya lah, wallahualam. Ya, tapi banyaknya orang cakap tak bayar ustazah. Jadi kita tak nak, supaya hukum Allah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Isteri faham hak dia, suami faham tanggungjawab dia. Maka insya-Allah, apa kata Yanti, mahkamah akan membantu kita. Insya-Allah. Sungguh, jangan takut untuk naik mahkamah. Sekarang ni mahkamah perkara biasa, saya rasa. Ustazah pernah naik ke? Saya tak pernah naik. Tapi saya tahu pelaksanaannya berjalan. Sebab itu kerja saya daripada dulu lagi. Walaupun saya tak pernah naik atas dasar nuntut itu, nuntut ini. Tapi insya-Allah saya tahu sedikit sebanyak undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada di mahkamah. InsyaAllah. Payah, lambat itu satu perkara yang biasa. Kerenah manusia. Kerenah birokrasi ada. Tapi kerenah suami yang tak nak beri kerjasama pun masalah. Ya, bila dia beri kerjasama, mudah berjalan. Cerai, lepas tu tahu tanggungjawab, laksanakan. Mudah, perbincangan di luar mahkamah sangat mudah. Kan? Orang nak bercerai, bincang di luar mahkamah dulu, setuju bercerai. Bila masuk mahkamah, 6 jam, fast track. Masuk mahkamah mula-mula, awak setuju untuk bercerai. Kenapa nak bercerai? Cerita. Okey. Rehat dulu. Lepas tu, petang masuk, setuju untuk bercerai. Okey, setuju. Okey. Sambil lafazkan perceraian di hadapan hakim ataupun di hadapan pegawai-pegawai yang berkaitan. Lafaz cerai. Cerai. Selesai. Itu dia panggil fast track. 6 jam. Perceraian boleh diselesaikan. Tapi, kalau berlaku daripada pihak suami yang tak hadir, yang tak beri kerjasama, maka ini masalah yang akan timbul. Ya, jadi kesalahan mahkamah, salah di pihak kita, baik suami maupun isteri. Ya, kita selalu menyalahkan mahkamah, suka benar menyalahkan orang. Ya, tapi sebenarnya salah siapa? Suami tak hadir, ustazah. Yes, yang salahnya suami, bukan salah mahkamah. Mahkamah menjalankan tanggungjawab dia, panggil suami. Suami tak datang, panggil suami. Sebab dia kena panggil, sebab yang nak cerainya suami. Betul tak? Lafaz daripada suami tu yang kena cerai. Kan? Tak boleh lah kita nak cerai diri kita. Tak boleh, kecuali di-offer oleh suami nak cerai tak?
Kalau nak cerai, kau cerai diri engkau. Yang tu terus jawab aja. Okey, saya ceraikan diri saya dengan tolak satu. Selesai. Jatuh tolak tu. Kan? Tapi kalau suami tak offer, kita tak boleh cerai diri kita. Jadi apa pun mahkamah akan menunggu suami datang untuk melapaskan cerai. Selagi suami tak datang, memang sangat payah untuk suami mahkamah nak hukum kan, terus ceraikan isteri. Tak boleh macam tu. Sebab lafaz takdik yang dilafazkan itu dia ada bersyarat. Kan? Ada kata, Ustazah, patutnya mahkamah boleh jalankan terus dah. Sebab lafaz taklik itu telah memberi kebenaran kepada mahkamah untuk jatuh tolak satu. Ya? Sebenarnya bersyarat. Saya selalu sebut bersyarat. Contoh saya kata kalau di Selangor, wilayah hampir sama. Sebab Selangor, wilayah ambil Selangor. Sebab dulu Selangor dua-dua ni. Dia tak ada wilayah, hanya Selangor. Tapi berlaku pemisahan antara Selangor dan wilayah. Jadi wilayah mengambil boleh dikatakan 100% daripada Selangor. Kan? Jadi apa saja berkaitan dengan undang-undang di 100% dia ambil daripada negeri Selangor. Sebab tu saya kata hampir sama. Apa lafaz tadi? Suami akan baca. Saya dengan ini, nama saya gini dah. Dan sekiranya saya tidak melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang suami, tak balik ke, mendera isteri, tak beri nafkah zahir dan batin lebih daripada 4 bulan berturut-turut, bulan Qamariyah, maka pertama isteri maka sabit oleh mahkamah. Kalau tak sabit, tak boleh juga. Yang kedua, isteri membayar fee yang ditetapkan. Makna kalau tak berlaku sabitan, sabit di mahkamah, tak boleh. Lepas tu barulah, maka gugurlah satu tolak. Yang gugurlah satu tolak tu bersyarat. Kalau tak bersyarat, senang. Senanglah. Mana kalau suami dah tak bagi nafkah ataupun tak balik ataupun mendera isteri, maka lebih daripada 4 bulan Qamariyah, maka gugur satu tolak. Senang. Habis semua orang bercerai. Riuh orang pejabat agama. Nak buat kerja macam mana? Seorang mari saya dah bercerai. Seorang mari saya dah bercerai. Seorang mari saya dah bercerai. Allahu Akbar. Sebab orang nak bercerai ni mudah. Maksud saya khususnya orang perempuan. Jadi sebab itulah kita tidak bagi mudah-mudah. Bersyarat. Sebab tu dia katakan taklik. Bersyarat. Kalau tak bersyarat, semua 4 bulan saja tak bagi nafkah, gugur satu tolak. 4 bulan saya tak bagi nafkah, tak balik, tak beri nafkah zahir dan batin, gugur satu tolak. Teruk orang kerja di pejabat agama, teruk orang kerja di mahkamah dah. Jadi sebab ada orang 5 tahun suami tak bagi nafkah pun tak apa, dia tak kisah, dia sayang kat suami dia, tak ada masalah, dia halal, tak ada hal. Sebab itu memberi, dan lafaz tadi itu memberi keringanan, kemudahan kepada isteri supaya tidak digantung, tidak bertali. Sekarang ni kan tak ada istilah gantung tidak bertali. Ada lagi dah? Boleh dikatakan tidak ada dah. Kes-kes isteri digantung tidak bertali. Maknanya tinggal tak balik-balik. Tak tahu apa cerita, ikut suka dia, nafkah pun tak bagi, berita pun tak ada, tinggal ikut suka dia. Tu gantung tak bertali. Nak ke lagi, ke tak nak dah. Kalau nak, buat cara nak. Kalau tak nak, buat cara tak nak. Kan? Itu Islam. Jadi tak ada proses penderaan mana-mana pihak. Baik suami maupun isteri. InsyaAllah barangkali kita akan berkongsi lagi dalam perkara yang berkaitan dengan perceraian. Muta'ah dulu baru cerai. Tak apa. Sebab bila dah bercerai, dah tahu dah tanggungjawab masing-masing. Bukan saya nak suruh bercerai, tidak. Tapi saya nak sangat setiap isteri dan suami memahami tanggungjawab dia yang wajib dia laksanakan. Tak laksanakan, maka dia berdosa. Balasan orang berdosa, wallahualam, serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi takutlah kepada hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak isteri bijak, suami pun bijak juga, supaya semuanya berjalan dengan cantik. Walaupun bercerai, Masya Allah, masih lagi, boleh baik. Bukan mesra macam laki bini tu, tidaklah. Tapi boleh baik. Tidak ada rasa,
dendam, benci di antara satu sama lain. Okey, Hazlin Hussein kata, insya-Allah bersama Ustazah bulan depan. Kita akan bicarakan tentang perceraian yang sangat panjang, yang sangat complicated. InsyaAllah muslimin-muslimat. Okey Azina, terima kasih Ustazah atas perkongsian ilmu. Ni singgah nilai Ustazah. Boleh insya-Allah. Apa ni? Azina orang nilai ke? InsyaAllah. Okey. Betul juga dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Ji pun dah keluar dah tu. Sahabat-sahabat kita yang lain, terima kasih banyak-banyak. Khususnya, terima kasih pada pihak pengajar. Jangan lupa untuk bersedekah. Masukkanlah sikit dalam tabung Surah An-Nur pasal 3 ya. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat menikmati lagi ya apa-apa program yang baik buat kita semua yang akan dikongsi oleh para penceramah kita, insya-Allah muslimin-muslimat semua, supaya insya-Allah ya kita jadi orang baik-baik, datang berjumpa Allah dalam keadaan yang baik-baik, insya-Allah ya. Tidak ada apa-apa dosa, kalau boleh itulah harapan kita muslimin-muslimat semua. Oh, Azina kata saya orang nilai duduk dekat dengan Usim. Masya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Daun Keladi. InsyaAllah bulan depan, tahun depan, bulan depan, panjang umur, kita bertemu lagi. Ya, salah silap saya, sunda gurau saya di pagi Jumaat ini, saya mohon banyak-banyak kemaafan. InsyaAllah kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.